wassalamu ala Rasulillah. Yang saya raikan saudara Sus Agong, Dr. Zainah, kepimpinan tertinggi Kementerian Belia dan juga Majlis Belia Malaysia yang turut hadir. Panel-panel yang saya raikan, terima kasih Cik Azman dan Dr. Olin yang sudi bersama-sama untuk mengulas pembentangan bajet ataupun belanjawan yang telah ataupun yang sedang berlangsung pada ketika ini. Jadi saya lalukan juga rakan-rakan yang hadir pada petang ini. Jadi sebahagian daripada pembentangan berkaitan dengan generasi muda sudah dibentangkan tadi. Jadi sebab itu kita mula supaya kita boleh dapat fokus kepada angle yang berkaitan dengan belia. Dan juga mungkin Dr. Olin dia eager untuk komen tentang penjawat awam sebab dia penjawat awam. Banyak insentif-insentif yang telah diumumkan oleh kerajaan sebentar tadi. Jadi seperti yang kita tahu tadi adalah tema kepada bajet kita adalah menjamin perpaduan dan pertumbuhan ekonomi, menghemah perbelanjaan inklusif dan mensejahterakan kehidupan rakyat keseluruhannya. Jadi ada beberapa tema yang penting saya rasa yang kita nak fokus pada petang ini, khususnya yang berkaitan dengan kos sara hidup yang amat dekat dengan isu generasi muda. Kemudian yang berkaitan juga dengan soal perumahan tadi juga ada disebut beberapa insentif-insentif yang berkaitan dengan anak muda. Juga disebut baru tadi adalah berkaitan dengan menggalakkan pelaburan di kalangan generasi muda. Ya, ada satu insentif tadi yang mungkin boleh disebut oleh rakan-rakan panel kita. Dan juga nanti kita bincang lagi, ada beberapa lagi yang telah di B40, M40 mungkin Cik Azman nanti boleh sentuh sikit. Ada yang tak faham, adik-adik yang hadir mungkin tak faham apa tu B40, M40. Jadi kita ada dua panel untuk pada petang ini. Saya persilakan dulu Cik Azman memperkenalkan diri. Lebih mesra kalau kita bagi Cik Azman perkenalkan diri sini. Silakan Cik Azman. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum rakan-rakan saya sekalian. Saya Azman Ali dari syarikat Cube Global Senin Berhad. Memang saya mulakan syarikat tu dengan hasil titik peluh sendiri dan kita memang berfokuskan tentang elemen inovasi dan pemasaran kajian kita sendiri. Ya, terima kasih Cik Azman. Cik Azman nanti boleh komen pasal insentif berkaitan dengan keusahawanan dan inovasi. Mungkin sebentar lagi pun ada nanti PM akan bentangkan. Silakan Dr. Olin, perkenalkan secara ringkas diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Rozailin Miti Haji Abdul Rahman. Saya sekarang merupakan pensyarah di kuliah Economics and Management Sciences Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Asal orang Johor. Spesifiknya orang kawasan Tok Mak Maslan. Itu spesifik. Pontian Pontian. Okey, terima kasih Dr. Olin. Kita ada dua tokoh panel pada petang ini dan kita akan dibantu oleh Saudara Rizan, Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia yang sedang makan katanya. Dah tambah 2 kali tadi. Sementara tu yang tak solat boleh solat dulu. Kita boleh seling-selingan lah untuk kita punya perbincangan. Perbincangan kita akan berlangsung secara santai dan mungkin sahabat-sahabat boleh bantu perbincangan ini. Yang penting di akhirnya kita nak input. Majlis Belia dan Kementerian Belia nak input supaya input-input ini kita boleh terjemahkan dalam bentuk tindakan dan juga mungkin boleh nanti mempengaruhi polisi-polisi pelaksanaan selepas ini. Jadi saya tanya awal dalam mungkin kita sembang santai je Dr. Olin dengan Cik Azman. Mungkin apa sebelum mendengar pembentangan bajet ni, apa bajet kita nak review petang ni melalui perspektif belia, anak muda. Jadi bagaimana pandangan Cik Azman dengan Dr. Olin sebelum pembentangan, apa expectation dan bila mendengar ni apa macam mana expectation tu dah berubah ataupun macam mana? Kita nak satu jawapan yang kritikal lah. Jadi jangan, kita tahu bajet ni bagus, cuma kita nak sisi-sisi kritikal yang boleh membantu untuk kita dapatkan satu input yang baik. Silakan Cik Azman dulu. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Kalau jika bandingkan perbezaan persepsi memang ada perbezaan lah. Terutamanya pada saya cuba tengok dari segi bagaimana penglibatan golongan muda tu, terutamanya golongan-golongan graduan untuk menceburi dalam bidang perniagaan. Itu pandangan saya. Tetapi bila bajet kali ini memberi satu lagi perspektif yang golongan belia
yang graduan daripada skim vocational pun boleh mencemburi bidang bisnes tu, utamanya dalam mobile, skim baru mobilepreneur dengan agropreneur. Jadi ini memberi satu lagi skim membolehkan graduan mencari rezeki dengan kerajaan yang memulakan kita perniagaan. Ini berbeza berbanding yang sebelum-sebelum ni hanya yang kita bertumpukan kepada skim-skim yang kita melahirkan usahawan melalui kajian, melahirkan apps, melahirkan apps dengan kajian-kajian yang berasaskan inovasi dan komputer sahaja. So yang ni berbeza dengan persepsi saya, memang satu benda yang baru lah. Okay, terima kasih Cik Azman. Dr. Olin, macam mana persepsi awal? Sebelum mendengar pembentangan bajet tadi, ada kita sembang-sembang dengan kawan-kawan semua tanya kan. Mungkin saya dari sudut perspektif penjawat awam, kami menjangkakan akan ada lebih ruang dan peluang untuk penjawat awam, terutama mereka yang berusia bawah 30. Kebanyakan mereka diberi status kontrak dan tidak tetap. Tapi bila kita jangkakan bahawa mereka ni akan diserapkan ke jawatan tetap sekurang-kurangnya, namun dia ada sikit masih lagi dijaga, dibela keadaan mereka ni, di mana mereka dilanjutkan kontrak ke 1 tahun lagi. Jadi tak expect lah kita punya target yang kita nak mereka ni diserapkan terus ke jawatan tetap. Masalahnya, so masih lagi mereka tu berstatus kontrak dan tidak tetap lah. Yang itu ada sikit frustration lah at that angle. Mungkin adalah faktor-faktor yang telah dikaji sebelum ni, untuk masih lagi ramai lagi yang belum pencen untuk menyerapkan golongan muda ni ke status tetap, ataupun jawatan tu dikurangkan dan sebagainya, melibatkan menjadikan belanjawan ni, bajet ini masih lagi membela kerana mereka boleh lagi diberi peluang untuk melanjutkan kontrak selama setahun akan datang. Cuma itulah, kita harapkan belia-belia yang berstatus kontrak ni dapat diserahkan jadi tetap, tapi itu belum terlaksana lagi. So harapan tu dibawa ke tahun depan lah dengan harapnya. Katanya banyak pekerja-pekerja kontrak di kalangan anak muda sekarang ni yang tak disahkan lagi. Betul, ramai. Nak yang lepas habis belajar tu, majoriti terutama yang berada di platform penjawat awam, mereka berstatus kontrak setahun, 2 tahun, dan is upon renewal. Kadang-kadang ada yang upon project basis. Kalau projek dah habislah. Jadi lepas tu ke mana mereka pula? Ke mana hala tuju mereka? Itu yang kita concern. Yang kita kalau tu harapan kita, mereka yang berstatus kontrak ni dapat diserapkan menjadi tetap, tapi tak tercapailah kita punya hasrat untuk tahun ni. So kita bawa lagi lah ke tahun depan harapan kita tu. Yang itu adalah komen awal tentang bajet berkenaan dengan penjawat awam tadi. Nanti mungkin lepas ni kita tanya Dr. Olin, sebab Dr. Olin ada buat kajian dengan IRIS berkaitan dengan ekonomi anak muda. Dan ni kita akan minta Dr. Olin komen selepas ini. Sebelum itu saya nak minta Cik Azman dulu sebagai usahawan, mungkin apa signifikannya bajet ini dan mengapa kerajaan dia meletakkan kategori M40 dan B40 ni? Apa maksud sebenarnya di sebalik kelompok-kelompok M40, B40 ni dan atas 20 tu? Apa signifikannya, Cik Azman? Dia bila kita macam dinyatakan dalam bajet, ekonomi pendapatan rakyat dibahagi ikut 3 peringkat, T20, M40 dan B40. Jadi maksudnya bajet tahun lepas, kalau kita perasan, kerajaan lebih tumpu kepada B40, golongan yang ekonomi bawah, supaya dapat mempertingkatkan. Jadi setiap tingkat ni dibahagikan ikut kategori tangga gaji, range gaji. Jadi jika kita tahu kepada kedudukan gaji kita, daripada situ baru kerajaan boleh memberi bantuan yang supaya bantuan atau program-program membina supaya golongan masing-masing tidak dapat kesan negatif terhadap ekonomi masing-masing.
Jadi bila dengan berdasarkan tu, sebab setiap tingkat ni keperluan dia berbeza. Sebagai contoh program e-rezeki. E-rezeki yang kerajaan umum ni terutamanya e-rezeki hanya untuk B40. B40 supaya kerajaan boleh menyediakan platform golongan rakyat-rakyat di bawah B40 menambah rezeki melalui kerja-kerja secara separuh masa. Itu maksud B40 untuk yang rakyat. Berbeza dengan M40 yang kerajaan terpaksa sediakan skim bantuan yang lain. Jadi jika kita dah tahu kedudukan tangga gaji kita ni di mana, di range kita yang mana, so kita boleh harapkan program yang mana yang sesuai untuk kita. Jadi saya secara peribadi saya rasa bila kita di golongan M40, bagi siapa-siapa yang golongan M40 dan B40 dah boleh target yang mana satu program yang sesuai. Okey, sebagai contoh kerajaan umumkan untuk startup company. Startup company tak semestinya dulu beranggapan syarikat yang mesti kena besar atau idea-idea yang luar biasa. Tapi berdasarkan sekarang memudahkan syarikat startup tumbuh, lahir dan juga golongan ramai, lebih ramai lagi yang boleh menceburi syarikat perniagaan. Dengan startup tak semestinya kena ada dengan modal berbayar yang tinggi, yang rendah pun dah boleh. Kalau boleh saya ada rasa sedikit kemusykilan pun, tak tahulah apa perkataan sesuai cakap ni. Santai kan. Saya secara peribadi merasakan bahawa gap yang dibuat untuk B40, M40 dan T20 tu macam B40 tu pendapatan isi rumah daripada 3,000 ke bawah. 3,900 ke bawah. Kemudian M40 antara 3,900 ke 8,300. Dan atas daripada 8,300 tu ialah T20. So saya ingin kongsi beza antara 8,300 tu dengan yang ke atas tu. Saya rasa realitinya di luar sana macam tak berapa logik. Ini pendapat saya lah. Sebab kalau saya buat analogi dalam profession saya, 8,300 dengan ialah basic salary for 54 DG 54. Tapi kita sama level dengan VK7 which is JUSA A, which is the basic is approximately 23,000. Dia punya gap tu untuk kategori T20 tu jauh beza 8,300 dengan 23,000 tu. Jadi golongan yang dikategorikan sebagai M40 ni, yang 23,000 tu berasa selesa lah. Yang antara 8,300 ke 15,000 ni dia ada sedikit ketidakstabilan di situ. Jadi saya melihat gap yang dibuat tu bila dikategorikan B40, M40 dengan T20 tu pada saya lah secara pribadi nampak tidak seimbang. Dan tadi daripada awal banyak kita mendengar tumpuan diberi pada B40 dan M40. Banyak lagi B40 lah daripada M40 ni. Cuma M40 ni dia punya beza tu macam saya cakap tadi, antara yang 8,300 dengan yang 20,000 punya basic tu jauh tu bezanya tu. Antara M40 dengan B40 tak jauh beza dia. 3,900 dengan 8,300 tu dalam 5,000. Tapi kalau yang nak ke T20 tu, itu yang saya tak tahu lah macam mana dari segi dia buat taksiran tu. Realitinya di luar sana tu dia punya impact tu jauh beza tu sebenarnya. Tapi doktor cuma nak tambah, bila dia jadi isi rumah tu, bila anak tu dah graduate, dah graduan dan memberi pulangan juga, so yang tu sekali dia ambil kira. Dia bukan pendapatan suami isteri. Biasanya kalau keluarga yang baru, kalau keluarga ada baru anak lah. Tapi most basically macam sekarang kita belia, kita relate tu belia kan, umur 30 tahun ke bawah. Okay, in fact 40 tahun ke bawah pun lah. Dalam level kita ni, kita belum ada anak yang boleh contribute back to kita. Unless umur kita dah 50, mungkin kita boleh dapat pulangan balik pada anak kita yang dah bertugas. Kat situ golongan yang kita sasarkan sekarang belia, kat situ kita ada masalah tu kat situ. Bila dia kategorikan T20 tu, mereka yang bergaji 8,300 ke atas dan tanpa limit tu. Jadi golongan ini
M40 ni dia yang tersepit kat tengah-tengah tu. So adakah dia ada satu istilah macam middle income trap? Adakah itu yang dimaksudkan? Okey, itu satu. Mungkin dari segi tafsiran tu, kalaulah boleh didefinisikan ataupun di revise back, M40 ni mungkin dia boleh injak dalam realiti sekarang, keadaan ekonomi sekarang, boleh diinjakkan ke mereka yang berpendapatan antara 8,300 ke 12,000, 13,000. M40? Dengan M40, untuk Okay. M40. Jadi dia punya sasaran pun nanti dia boleh bagi tumpuan untuk mereka yang golongan ni, sebab walaupun kita combine, katalah suami isteri dapat 10,000 kan. Tapi hakikatnya kita ni yang M40 ni, anak nak pergi hantar kat tadika yang murah tak boleh sebab gaji kita lebih daripada 4,000. Contohlah, saya ambil contoh pasti. Dia tak terima, kemas pun tak terima. Lebih 4,000. Lebih 4,000. Lebih 2,000, in fact kemas. Lebih 2,000 dah tak terima. Tak boleh, tak kemas boleh tak dah, boleh, sebab tak dia terima. utamakan golongan B40. Jadi kita kena hantar ke private. Kalau ada anak, katalah 4 orang lah. Satu anak kata hantar ke tadika private, satu anak dalam 500. Kita cari yang paling murah kali 500. 4 Basic anak dah 500. 2,000. 4 anak dah 2,000. Itu saja fix yang kita kena bayar every month. Belum cerita kita punya rumah, kita rumah-rumah yang bawah 90,000, bawah 100,000, 150,000 kita tak boleh nak apply. Dia bagi lagi kat B40 juga. So Dr. Olin mencadangkan supaya definisi ni Definisi tu pada saya dia macam tak suit dengan benda yang berlaku sebenarnya kat luar realiti sana. yang berlaku di luar Realiti yang berkaitan dengan sana. tadika. Dan ramai M40 ni belia. Sekarang ramai yang M40 ni belia. PTD contohnya. Belia. Ya. Ramai. 30-an belia. Jadi mereka belum ada anak-anak yang besar yang boleh contribute baik untuk menggabungkan pendapatan isteri rumah tu lebih daripada 10 ke 15,000 Daripada pada yang saya lah. kurang sekurang-kurangnya memerlukan 20 tahun untuk ada anak-anak sekurang-kurangnya. contribute back kan. Tapi doktor, kalau macam tu doktor, maksudnya bagaimana dengan yang bantuan-bantuan perumah yang kerajaan beri? Sebab kalau nak tengok kan kebanyakan Kita tak entitlement untuk yang level M40 tu, untuk prima semua kita tak, macam rumah ya 700,000 ke atas. 700,000 ke atas lah. 700,000 ke 500, 400, 500, 600,000 tu lah. Yang bawah tu Sebab kerajaan sekarang tambah lagi pinjaman jumlah pinjaman tu. Tapi takkan M40 tak layak. Dia terlibat kita dalam yang golongan M40 tu, tapi nanti dia akan incur kita punya installment every month lah. So those who memang at par 8,300, 9,000, 10,000 tu, kita tidak keluar daripada zon selesa pun. Kita masih stuck lagi di situ. Bagi mereka yang dah 15,000 ke atas tu, mungkin ada keselesaan. Lagi campur anak kan, pendapatan isteri rumah untuk membantu. Kalau anak dia membantulah, kita haraplah kan, kalau anak dia membantu. So definisi yang terbaik Dr. Olin untuk M40 ni sepatutnya macam mana? Untuk pada saya realiti kat luar sana, terutama mereka yang tinggal dalam kawasan bandar. Kita tak cerita yang dekat rural, kita cerita yang Klang Valley, Segitiga Emas ni semua. Dalam 14,000, 15,000, daripada 8,300 tu ke 15,000 tu dah M40 tu. Lebih 15,000 tu dah boleh survive. Ada simpanan, boleh buat simpanan. Boleh beli cover insurans kesihatan untuk yang ada anak 4-5 orang. Sebab itu satu kenyataan disebut baru ni bahawa menjelang 2020 sekurang-kurangnya untuk generasi muda yang ada di Kuala Lumpur ni, Lembah Kelang ni, sepatutnya dia kena gaji 12,000 baru dia boleh beli rumah. Kalau nak tanya saya peribadi, saya setuju. Kalau nak tanya saya secara peribadi lah. Tapi benda tu bukan macam cakap terus dapat tu, tidaklah. Dia kena ada melakukan 2-3 kerja atau mungkin untuk achieve to that level kan. Tapi untuk berasa selesa, that is around the figures lah, around to be. Tapi kalau selesa. kena pendapatan 12,000 isi rumah. Saya rasa isi rumah. Isi rumah. Isi rumah. Jadi Isi rumah. kalau kita tengok mana-mana negara maju pun, memang itulah tempoh peralihan dia. Jepun pada satu ketika dahulu pun memang semua kebanyakan rakyat dia memang kerja lebih daripada satu. Supaya dapat menampung. Jadi tengok kedudukan Jepun sekarang dah memang maju. Jadi Dulu Jepun memang realitinya satu rakyat 2 kerja. 2 atau 3 untuk masuk kepada high income nation tu. high income nation. Okay. Dia dah tempoh peralihan. Memang kebanyakan negara lalui proses yang sama. Jadi kita kalau nak jump daripada satu ke satu tanpa melalui proses yang sama, agak payah. Tetapi apa yang kita harapkan macam tu, tanya belia golongan
businessman, kaki tangan awam, kita harapkan bantuan-bantuan yang agak memudahkan agar kita boleh buat simpanan untuk hari esok, agar seperti di masa kecemasan, di masa dia. So yang tu yang kerajaan, rakyat kita sebagai rakyat kita harapkan. Sebagai daripada businessman punya perspektif, kita harapkan supaya kita boleh menembus lebih banyak pasaran. Supaya kita boleh, bila kita tembus pasaran terutama dalam atau luar negara, kita boleh dapat lebih banyak income. Daripada situ baru kita boleh tahu kita punya income, pendapatan kita boleh bertambah, berganda semua sekali. So kalau nak kata 12,000 bagi saya realistik, tapi cuma cara nak dapat kalau kita kerja lebih daripada satu, memang macam itulah proses dia. Itu pendapat saya. Okey, Cik Azman, kita balik kepada apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Saya nak minta Cik Azman komen khusus sebab kita pun tahu generasi muda banyak di golongan bawah 40 ni, B40 ni. Berdasarkan disebutkan tadi program My Suria, Mobile Prono, Giat Mara, kemudian disebutkan juga Agroprono 100 juta untuk menghasilkan 3,000 usahawan tani, e-rezeki dan sebagainya ni. Mungkin Cik Azman boleh komen daripada apa yang telah dibentangkan tadi, khususnya untuk golongan bawah 40 ni. Yang macam program-program tersebut tadi memang satu program yang kita tengok kesinambungan daripada sebelum ni program. Sebelum ni kerajaan melahirkan macam contoh MSC, syarikat-syarikat MSC dapat melahirkan beberapa syarikat MSC yang bertaraf nasional dan international. Okey, alhamdulillah. Dan sekarang kerajaan cuba lagi untuk rakyat-rakyat yang biasa yang nak cuba. Okey. Maksudnya bila rakyat yang menceburi program-program tersebut, macam mana dia nak sustain dia punya bisnes? Yang tu skill tersebut harus disertakan sekali. Sebab dia bukannya hanya menceburi bisnes, lepas tu dia dah tak boleh sustain. Bila dia tak boleh sustain, dia mesti harap balik daripada agensi kerajaan atau dia harap balik daripada kerajaan bantu dia balik. Setakat ni ada tak mekanisme untuk sustain bila dia lepas dapat bantuan-bantuan yang diberikan oleh agensi kerajaan ni? Ada, tapi cuma mungkin belia atau peserta program tu tak mengenal pasti. Sebab dia tak boleh harap macam contoh kalau agensi yang kata saya mobile pernah marah kan. Macam Mara, dia tak boleh harap Mara yang bagi berkenaan khusus untuk how to sustain your business. Jadi golongan peserta tersebut mesti cari kat mana program-program di peringkat Mara atau kementerian lain untuk menyertai supaya dia boleh belajar macam mana untuk sustain business dia supaya dia boleh mencapai matlamat lebih daripada apa yang disasarkan oleh kerajaan. Jadi program tersebut bagi pada dasarnya boleh mencapai matlamat, tapi kejayaan dia mesti kena lebih daripada apa yang kerajaan sasarkan. So cadangan Cik Azman macam mana untuk sustain? Apa sepatutnya generasi muda buat untuk sustain bisnes ni? Untuk sustain, first peserta tersebut mestilah dia ikut program macam mungkin mentorship ke atau hand holding. Hand holding sesama dia dengan mana-mana usahawan yang dia boleh. Tak semestinya kena masuk kelas benda macam tu. Mungkin dia boleh sembang santai, jumpa, tahu, belajar. Dia kena ada macam seorang yang boleh dia berkongsi idea dan bergantung harap. Dikala dia tersangkut. Bila dia sangkut di mana-mana peringkat idea, dia boleh bergantung harap. Sebab saya pasti bila dia dah dapat mula perniagaan, di mana-mana peringkat perniagaan dia perlukan fund injection. Suntikan dana mesti perlu. Jadi macam mana dia nak dapat suntikan dana tersebut? Itu skill-skill yang harus dia belajar selepas dia mula ke perniagaan. Itu masuk antara sustain yang saya maksudkan tu. Baik, terima kasih Cik Azman. Sementara kawan-kawan sedang makan, mungkin boleh participate selepas ini. Kita pun perlukan input daripada, mungkin kita akan dengar komen daripada Cik Rizan, Saudara Tai, Susagong MBM pun ada untuk bagikan pandangan ataupun soalan. Sebelum tu saya nak tanya Cik Olin, Dr. Olin, yang paling penting dalam bajet ni yang dibentangkan di tengah-tengah tadi adalah kos sara hidup. Dan kita tahu pun melalui kajian IRIS, kajian-kajian yang ada berkenaan dengan belia ni, memang kos sara hidup yang adik-adik di belakang nanti akan hadapi adalah dan sedang hadapi adalah kos sara hidup. Mungkin tadi disebutkan kerajaan telah memperuntukkan subsidi 10 bilion untuk gas masak, kemudian pampasan tol, kemudian untuk pengangkutan awam, dan juga diberikan juga bantuan kepada petani, pesawah, peladang,
Kemudian bantuan musim tengkujuh yang kita tahu bahawa generasi muda pun ada di dalam kelompok-kelompok ini. Jadi komen Dr. Olin berkenaan dengan kos sara hidup ni. Okey, sebelum saya menjawab soalan daripada saudara Jufitri tadi, saya nak nak bagi input sikit pasal sustain tadi, yang ditanya pada panel kita tadi. Mungkin saya boleh kongsi ataupun sharekan macam mana cara nak sustain. Satu, kerajaan dah bagi insentif lah macam-macam melalui agensi MARA dan sebagainya. Satunya cara, agensi-agensi ni dia kena buat track, keep track. Contoh saya boleh bagi contoh, mungkin saya boleh kongsi. PSMB baru-baru ni dia ada menjalankan program apprenticeship 2 tahun lepas. PSMB ni apa? PSMB, Pembadanan Sumber Manusia Berhad, PSMB, HRDF lah. HRDF. Okay. Di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi dia ada menjalankan program apprenticeship dan setelah 2 tahun, tahun ini dia laksanakan keep track. Okay, kami diberi mandat, diberi tugas untuk track pelajar-pelajar ni, graduan apprenticeship dia orang ni, mana dia orang sekarang, apa yang dia orang buat, kalau ada masalah, apa yang boleh kita bantu. Bermaksudnya perancangan untuk program-program insentif ni, satu dah bagi, satu lagi dia punya tracking dia orang ni. Sampai satu tahap, dia orang dah boleh lepas, dah berdiri sendiri dah. Satu lagi CIDB pun ada merangka satu program untuk human capital. Dia punya perancangan ni bukan setakat 5 tahun, tapi sampai tahun 2050 punya perancangan. Tak kira lah kata dia siapa juga yang mengambil alih, siapa juga menteri, siapa juga pengarah kata dia. Tapi benda ni dah nampak, dah ada. Dah dibuat, dah dirancang. Jadi bila diberi bantuan untuk di CIDB kontraktor lah. Kontraktor especially kelas F. Okey, dah diberi insentif bantuan dan sebagainya. Okey, bagaimana performance dia orang ni untuk 10-20 tahun akan datang. Tracking tu yang penting. Satu dah bagi, satu lagi dah bagi tu jangan lepaskan macam tu je. Sebab kadang-kadang dia orang ni lost. Adik-adik kita kadang-kadang lost. Ada satu masa dia stuck in the middle. Dia pun tak tahu mana nak pergi. Ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh, ke depan, ke belakang. Stuck. Kos mungkin harga barang mentah naik. Semua tak dapat. Jadi mana dia orang nak tuju tu, kadang-kadang bila dah terlepas hubungan dengan yang agensi yang memberi bantuan tu, dia dah give up. Dia dah feel demotivated. Jadi mungkin sistem tracking ni dari agensi-agensi ni perlu dibuat. Database perlu ada, perlu update. Kadang-kadang dia orang dah bertukar email, bertukar nombor telefon dan sebagainya. Benda ni kena macam alumni lah kaedahnya. Kalau kita universiti, kita dah habis, kita alumni, kita attach, kita record kita bagi pada alumni. Jadi tiap-tiap tahun universiti panggil untuk majlis alumni. Yang datang-datanglah, yang tak datang. Tapi at least kita tahu di mana, apa program. Kalau masa tu orang dah berjaya, dah ada networking, kat situ kita buat networking. Sama juga macam adik-adik golongan B40 yang telah diberi insentif ni. Insentif tu bagus. Kita tak nafikan, memang bagus. Satu lagi, saya dari platform saya lah, saya nampak ada yang institusi pengajian yang telah melaksanakan dan masih banyak lagi yang belum melaksanakan, termasuk di UIA sendiri. Kita sekarang tengah bergerak secara proaktif untuk mewajibkan setiap pelajar, hatta dari mana juga jurusan, ilmu wahyu ke, engineering ke, IT ke, social science ke, law ke, mengambil subjek entrepreneurship. Supaya dalam DNA dia tu ada rasa nak jadi entrepreneur. Walaupun dia engineer, walaupun dia doktor, walaupun dia lawyer, yang ambil bisnes tu memang kita dah harap dia memang nak jadi entrepreneur lah. So UIA dah implement ni? Kita dah sampai ke satu tahap sekarang ni, curricular tu, course subjek tu, Introduction to Entrepreneurship dah sampai ke peringkat senat untuk diluluskan. Untuk diluluskan, semua pelajar wajib ambil? Saya antara pengubalnya, semua kuliah kena ambil. University required course, bukan kuliah. Sebelum ni kuliah ekonomi je yang kena ambil subjek tu. Sekarang semua kita nak buat semua kuliah. Tapi di UUM saya rasa dah diimplementasi dah benda subjek itu, di mana semua pelajar di jurusan apa juga dia dah implementkan. Tapi banyak lagi institusi, college ataupun college university untuk menerapkan rasa nak jadi entrepreneur. Insentif ada, bagus. Tapi kalau pelajar-pelajar ni, graduan belia, adik-adik ni tak ada rasa nak jadi entrepreneur, benda tu ada kat situ je lah. Jadi
tak bolehlah nak melahirkan agropreneur. Target tadi banyak tu, 3,000 3,000. 3,000 Agropreneur muda. pula tu sekarang trend Uber, semua nak jadi Uberina. Semua nak jadi Uberman. Ya, Itu tadi satu proyeksi Uber lah. pun disebut untuk peluang B40 untuk jadi, dia sebut tadi pun PM sebut banyakkan anak muda untuk jadi pemandu Uber kan. Sebab dia trending, yang tu trending. Dia nampak mudah, nampak senang. Sini pun ada pemandu Uber, saya dipahamkan. Waktu-waktu kering tu dia akan jadi pemandu Uber. Masuk tu. Okey, komen tadi Dr. Lin, pasal kos sara hidup. Kos sara hidup. Okey. Kos sara hidup. Lepas ni kita buka pada perbincangan. Kalau kita nampak tadi dia bagi insentif dari segi subsidi minyak, subsidi untuk penuri getah, pesawah, nelayan, dia tidak mencakupi keseluruhan lah. Sebab benda mereka ni tak kira niche. Kalau dalam marketing itu niche market. Kalau dalam marketingnya istilah Jadi belia secara khususnya mungkin generasi kedua ketiga ni dia tidak menyambung. Kebanyakannya tidak menyambung apa yang telah diinisiatifkan oleh ibu bapa ataupun ahli keluarga mereka. Mereka lebih suka berhijrah. Itu yang kita nampak. Berada di bandar kan. Jadi mungkin mereka tidak terkesan secara langsung terhadap subsidi-subsidi yang lebih minyak makan. Sebab apa? Bila bujang makan luar. Bukan dia balik masak. Hatta yang dah berumah tangga pun baru berdua je suami isteri makan luar juga. Yang kerja balik lambat masak kan? Tak tempat masak. Mungkinlah hujung minggu lah kita sangka baiklah hujung minggu lah dia masak. Kecuali yang dah ada anak-anak ada 3 orang mungkinlah dia masak di rumah lah. Jadi secara langsungnya mungkin tak begitu terkesan lah bagi. Maknanya generasi muda tak rasa pun subsidi tak berapa ni rasa secara lah langsung. Subsidi, kecuali kalau benda yang nampak macam minyak. Yang tu dah nampak. Sebab nak pergi kerja naik motor, nak pergi kerja naik kereta. Minyak naik, 10% naik pun kesan. 20% turun belum nampak lagi sejak semenjak ni 20% turun. Jadi kalau benda macam tu dia nampak. Satu lagi kalau naikkan allowance sara hidup. Yang tu dah nampak. Dia nampak. Dia rasa. Tadi tak ada diumumkan kos sara apa nampaknya kola. Tak ada. Kalau yang orang buat lawak-lawak dalam WhatsApp tu ada. Penutup Coca-Cola tu, tu ada tu. Apa disebut? Yalah, kalau nak dapatkan kenaikan kola kena kumpul penutup Coca-Cola 8,000 kemudian redeem baru dapat kola. Baru dapat kola. Itu lawak, itu lawak. Tapi nampaknya tadi tak ada disebut kan. Jadi benda ni GST benda yang digembar-gemburkan dan menjadi isu sejak implementasi itu. Dia memberi kesan bila dia makan di restoran-restoran, di kedai-kedai yang pendapatannya lebih 500,000 mereka telah impose GST terhadap kita. Itu yang belia rasa. Mungkin Cik Azman nak tambah pasal GST ni, komen. Ada rumor sebelum ni kata naik tapi tadi telah disahkan tak naik. Alhamdulillah. Jadi komen pasal GST ni macam mana kepada ekonomi dan kehidupan generasi muda? Adakah ia membebankan ataupun baik untuk, tapi kerajaan sebut tadi adalah GST membantu untuk pendapatan kerajaan. Kita berkenaan dengan GST, kita kena satu bersangka baik. Yang kedua, kita kena faham GST itu keseluruhan. Kita tak boleh tengok GST dari segi 6% atau naik harga barang. Okey. Bila kita berniaga, GST input, dia ada input tax dengan output tax. Jadi input tax tu memang kita boleh claim balik daripada kerajaan. Jadi harga barang tu kebanyakan dia berlaku akibat manipulasi daripada setengah-setengah. Dia nak memudahkan pengiraan, dia cuma tambah dia semua 6%. Sebab tu setengah-setengah lonjakan harga barang naik semua. Dari segi membantu ekonomi, saya yakin memang sebarang bentuk cukai memang akan membantu ekonomi negara. Bila cukai tersebut diserahkan kepada kerajaan macam GST, setiap peniaga adalah pengumpul cukai, pengutik cukai, dia memang kena serahkan kepada. Tapi jika bagi peniaga macam contoh kalau sembarang graduan, dia haruslah satu kena memahami macam nak mengira GST. Sebab GST bukan susah sangat dan bukan mudah sangat. Dia mesti kena faham macam mana nak kira betul-betul GST supaya harga setiap barang tak naik mendadak. Kalau kita salah kira, memang kita akan rasa dia akan naik mendadak. Berkenaan dengan yang doktor kata tadi, bila kita makan di luar, betul, bila kita makan di luar, harga makanan di luar memang tak ada GST, memang dikenakan GST. Jadi benda-benda macam tu yang memang mungkin setengah-setengah peniaga
dia naikkan harga. Tapi GST dia ada threshold. 500,000 ke bawah memang tak ada tak dikenakan. Tak perlu. Bila tak perlu, bila kita sembang dengan peniaga-peniaga, gerai-gerai semua, dia kata minyak dia beli bukan dia kena GST. So benda-benda setengah-setengah yang dia beli, benda yang dia consume. Cuma kita rasa confused sikit bila dia beli. Sebab kalau dia beli ikan daripada pasar, dia tak kena GST ikan tu. Betul. Sayur pun tak kena, buah pun tak kena. Tapi macam mana barang-barang untuk keperluan makan? Okey. Tapi kalau macam pengguna motosikal, pengguna kereta, for sure lah dia terasa. Sebab harga spare part barang pun naik dah. Betul. Ada satu spare part tu kadang kita rasa RM18 Rizan itu satu. Lepas tu kalau dulu tukar tayar tube RM10, sekarang dah lebih dah, muka 12 ada muka 13. Alasan mudah kedai beri GST. Tu baru satu barang. Kalau 10 barang yang tukar, tu yang kena 300.5 tu sekali servis kereta. servis kereta. Sekali servis kereta harga tayar naik. So benda-benda macam ni yang dia beri impact besar. Tapi kalau kita tengok macam golongan belia yang baru masuk, baru menceburi dalam bidang pekerjaan semua, kalau dia memiliki kereta masa zaman dia belajar, dia dah boleh adjust lah hidup dia. Dia dah boleh adjust lah. Tapi jika baru nak menceburi beli kereta, dia akan terasa sikit. Dia kena buat life adjustment tu dia kena buat. Jika belia tersebut memang dah ada motor, dia dah tahu dah belanja motor dia berapa bulan-bulan. Jadi peralihan tu memang akan makan masa lah untuk belia. Secara tepat GST bagi saya peniaga kena belajar lebih. Sebab tu kerja sediakan perisian untuk pengiraan GST semua. Jadi manipulasi macam ni lah yang kita nak cuba capture, dan kalau boleh kita laporkan kepada agensi lah. Saya ada cara macam mana belia boleh exploit GST ni. Berdasarkan perbincangan minggu lepas kita bincang pasal GST. Sebenarnya adik-adik boleh ambil peluang. Nak eksploitasi GST, okey. GST. Sebab sekarang ni nampak negatif aja tau. Adik-adik boleh ambil peluang. Satu, adik-adik boleh ambil GST license. Sekarang ni ramai orang tak faham, ramai orang tak tahu. Jadi kita perlu berikan kesedaran dan awareness dan juga ilmu kepada ramai orang yang tak tahu ni. Jadi bila adik-adik ambil peluang untuk ambil GST license ni, approximately dia punya belanja dalam 1,000 ke 2,000, ada lesen ni, dia akan jadi value added pada adik-adik. Adik-adik boleh buat duit dengan lesen ni. Itu betul. Ini fact. Doktor, cara dia macam mana? Doktor dah cerita kat adik-adik boleh buat duit, tapi bagi cara dia macam mana? Itu ambil GST license. Kena belajar, kena ambil, dia ada course. Ada course dia. Lepas tu dia macam SCCA, dia professional certificate. So GST license ni bukan yang company punya kena GST. No. This is the provider. Dia jadi consultant atau dia jadi provider kepada syarikat. Adik-adik boleh buat duit. Bila ada lesen ni, adik-adik boleh market dia adik-adik untuk beri perkhidmatan kepada syarikat. Pada syarikat yang memerlukan ilmu tentang GST ni. Untuk mengira GST setiap untuk bulan. Untuk mengira GST macam mana nak buat, macam mana nak buat knock off, macam mana nak selesaikan. Itu satu. Jadi GST yang kita boleh manipulate GST. Yang keduanya, adik-adik jangan jadi end user. Adik-adik jadi entrepreneur. Sebab yang most probably impact GST ni ialah end user yang rasa tak ada dapat benefit apa-apa. Tapi kalau adik-adik entrepreneur, adik-adik akan dapat refund balik. Kalau adik-adik punya pendapatan satu memang lebih 500,000 lah. Tapi dia ada voluntary basis sekarang ni. Walaupun pendapatan syarikat kita tu tidak sampai ke 500,000, tapi kita still boleh register. Walaupun 50,000 ke 1,000 pendapatan kita. Itu saya baru tahu. Yang voluntary basis. Jadi yang berkenaan dengan adik-adik kita boleh ambil GST license tu. Kat mana boleh ambil tu? Nanti saya akan kongsi benda tu. Sebab dia ada service providernya yang provide benda tu. Kita kongsi lepas ni. Sebab kita nak dengar feedback daripada audien yang hadir. Terutamanya tadi disebut khas tentang TVET. TVET ni amat dekat dengan Majlis Belia Malaysia. Kemahiran disebutkan tadi 4.6 bilion kepada institusi TVET melalui NBOS. Nanti kita pun akan komen NBOS sebab PM sebut banyak tadi NBOS. Nanti kita nak minta komen Cik Azman dengan Dr. Olin pasal NBOS ni. Kemudian 9 kampus guru diubah suai jadi 4 college vocational dan 4 politeknik dan 1 pusat jurulatih TVET. Ini mungkin istilah dipahami oleh kawan-kawan satu belia satu kemahiran. Bahagia 400 juta, 270 juta naik taraf peralatan institusi TVET dan 360 juta tabung pembangunan kemahiran. Adakah ia mencukupi
Seperti mana yang kita perjuangkan sebelum ni, PTPN biasanya tinggi. Tapi yang kawan-kawan kita dalam kemahiran ni, dia kadang dia kata tabung pembangunan kemahiran ni sikit sangat. Kita nak minta komen daripada Saudara Rizan khusus berkaitan Ketua Penerangan MBM khusus tentang TVET ni. Silakan. Testing. Saudara Rizan. Terima kasih Saudara Julfitri. Apabila diumumkan tadi 4.6 bilion, bila sampai ke tahap itu saya nak menjerit sebab saya dalam perjalanan daripada Kuantan tadi. Tetapi bila dengar panjang sampai ke habis tu, ya masih lagi. Cuba menjerit sikit Rizan. Ya, menjerit sikit bagi yang ngantuk bangun. Masih lagi nampak, alhamdulillah. Iaitu apabila dikatakan penaikan taraf institusi pendidikan MPG, MPG dinaik taraf, diubah suai menjadi 4 politeknik dan 4 college vocational dan 1 institut untuk coach jurulatih TVET. Kita menyambut baik pendekatan ini. Cumanya kalau dilihat insentif ini ataupun inisiatif ini, bagi kami adalah biasa. Yang kita nak tengok adalah konten tu, kan? Konten. Kita tak nak ada transformasi, tetapi hanya sekadar pada nama saja. Dan ini lebih kurang transformasi juga, sebab perkataan hari ini ditukar menjadi diubah suai. Okey, konten yang dimaksudkan ialah kita tidak mahu pendidikan TVET yang akan wujud di 4 politeknik, 4 college vocational yang akan datang ni adalah kursus yang hampir sama ditawarkan dengan college vocational ataupun institusi TVET yang lain. Kita mahukan 2017 4 poli dan 4 KV ini yang akan diwujudkan, kursus-kursusnya adalah yang lebih berteknologi tinggi, yang lebih menempati keperluan industri, revolusi industri 4.0 yang kita lihat hari ini cukup penting, iaitu industri yang berteraskan kepada digital dan juga elektronik. Okey, kalau kita tidak bersedia memberi latihan kepada golongan belia kita dalam menyantuni revolusi industri 4.0 yang sedang melanda sektor-sektor perindustrian dalam dunia, kita akan dilihat ketinggalan. Sebab itu saya rasa konten yang perlu ada dalam 4 politeknik dan 4 college vocational itu perlu bertaraf dunia punya level. Yang memperlihatkan belia kita nanti adalah belia yang mempunyai knowledge yang tinggi, skill yang tinggi dan juga attitude yang terpuji. Yang paling saya gembira ialah adanya course institut untuk jurulatih TVET. Ini satu yang agak bersejarah, sebab memang kita berharap sejak dulu lagi adanya institut sebegini dalam kita melahirkan tenaga pengajar yang bukan saja dia mempunyai kemahiran mengajar, pedagogi dan sebagainya, tetapi dia juga perlu mempunyai pengalaman di industri. Sebab itu saya harap kontennya juga dalam institut jurulatih TVET ini akan juga memberi peluang kepada expert-expert di dalam industri untuk dia turut berpeluang sama ada melanjutkan pelajaran dia dalam institut ini ataupun dia boleh menyumbang kepakaran dia. Sebab di Malaysia ini, sama ada kita suka ataupun tidak, ramai expert tidak mempunyai pendidikan akademik yang tinggi tetapi dia berada dalam industri. Kalau kita tidak memberi peluang kepada mereka ini untuk menyumbang kepada pembangunan TVET, dan kita akan dilihat amat kerugian. Sebab pendidikan TVET hari ini sering bercakap tentang industri demand, industri need. Tetapi kalau kita tidak memberi peluang kepada player industri ataupun pemain industri yang berkemahiran untuk dia secara formalnya menjadi tenaga pengajar di dalam institut TVET di negara kita, kan, ia sesuatu yang amat malang. Okey, tentang 360 juta
untuk Pembadanan Tabung Bangunan Kemahiran, MBM secara konsisten sejak 5 tahun dulu kita sentiasa memperjuangkan peruntukan yang paling cukup ataupun paling sesuai dalam melahirkan tenaga belia berkemahiran adalah sebanyak 1 bilion pada setiap tahun. Kalau 360 juta, kan, kita hanya mampu melahirkan lebih kurang 15 hingga 20 ribu yang ada sijil kemahiran Malaysia tahap 3. 15,000. 15 hingga 20 ribu saja pada setiap tahun. Dan ini terlalu jauh, angka ini terlalu jauh sangat untuk mencapai 5.5 juta pekerja mahir menjelang 2020. Sebab tu definisi pekerja mahir perlu diselaraskan. Kita kalau di peringkat pemain TVET ini, tenaga mahir adalah mereka yang ada SKM tahap 3. Tetapi definisi di peringkat EPU masih lagi mengatakan kalau dia berada di tahap 1 pun pekerja mahir. Itu satu definisi yang salah. Sebab itu bila kecelaruan ini berlaku, menampakkan 360 juta ini seperti angka yang cukup besar dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran di Malaysia. Okey, tentang 200 juta peralatan. Sudah pasti ini adalah untuk institusi latihan kemahiran awam. Saya berharap 270 juta ini dapat dimanfaatkan dalam bentuk peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi. Sebab hari ini kita kalau kita kaji balik dalam rancangan Malaysia ke-11, antara cabaran atau masalah utama yang melanda pendidikan teknik dan vokasional ini ialah program-program yang ditawarkan di institusi latihan kemahiran awam dan swasta semuanya hampir sama dan berlaku persaingan sesama sendiri. Apalah kiranya, apalah baiknya kalau institusi kerajaan tidak menawarkan kursus yang sama ditawarkan oleh institusi swasta. Kerana kerajaan mempunyai dana yang besar, sebaiknya kerajaan menumpukan kepada kursus-kursus yang sifatnya lebih besar lagi, seperti kursus-kursus berkenaan dengan pengangkutan awam, kursus-kursus tentang LRT, kursus-kursus tentang kereta api laju, dan yang ini memerlukan pelaburan daripada institusi kerajaan, bukannya institusi swasta. Kerana untuk menyediakan kursus-kursus begini, dia memerlukan pelaburan yang cukup besar dan komitmen kerajaan. Jadi itu saja komen saya tentang TVET. Terima kasih. Terima kasih pada Cik Rizan. Cik Zainal nak tambah daripada Universiti Malaysia Pahang? Cik Zainal, kalau ada nak tambah sikit daripada apa yang disebutkan oleh Rizan dan Perdana Menteri sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada moderator. Saya berasa satu inisiatif baru yang diperkenalkan dan saya amat tertarik berkenaan dengan inisiatif yang terbaru itu dengan penubuhan satu institut latihan bagi tenaga pengajar TVET, dan ini jelas membuktikan bahawa pihak kerajaan telah mula melihat keperluan TVET dan juga khususnya kepada pengajar dalam untuk kita meningkatkan kemahiran para pekerja dan juga kepada para belia. Jadi ini adalah satu inisiatif yang sangat baik yang saya kira perlu kita sokong. Cuma dari segi berkenaan dengan 4 penubuhan 4 KV dan juga 4 poli yang baru, itu hasil daripada pengubahsuaian IPG yang baru, seperti yang disebut oleh saudara Rizan tadi, kita melihat adalah satu supaya dari segi koordinasi program yang akan ditawarkan nanti adalah merupakan satu program yang baru, yang benar-benar relevan dengan keperluan industri, iaitu industry driven, yang seperti mana yang sering kita sebut. Jadi itu sajalah pada pandangan saya. Terima kasih Cik Zainal. Jadi kita buka kepada, kalau ada nak bertanya soalan, komen kepada panel yang ada, kita alu-alukan. Ataupun panel nak komen dulu? Okey, kita dengar daripada rakan-rakan yang hadir. Kita ada saudara Tai, boleh komen juga. Exco MBM, kita ada saudara Ahmad Saparudin, Saudara Agung, adik-adik daripada college yang berhampiran. Juga kalau nak tanya. Adik kita nak tanya soalan, boleh? Okey, sila. Perkenalkan nama dan dari mana ya? Okey, nama saya Nur Syamimi Anis binti Khairuddin. Hai, saya Mimi. belajar di Kolej Murni Antarabangsa kat Negeri Sembilan. Saya ingin menyampaikan satu soalan. Saya nak tanya,
inisiatif kerajaan berkenaan potongan cukai 2 kali kepada syarikat swasta yang menyediakan struktur internship program. Mohon diperjelaskan. Boleh dapat panel? Okey. Okey, sila Cik Azman. Cik Azman lah. Okey, terima kasih. Cik Syamimi. Terima kasih untuk soalan tersebut. Okey, structure internship program ni biasanya bila seseorang graduan, dia graduate daripada Institut Pengajian Tinggi atau mana-mana, terdapat jurang di antara keperluan syarikat dengan apa yang dia belajar. Jadi insentif tersebut maksud structured intensive program maksud melatih semula, upskill balik graduan-graduan tersebut memenuhi keperluan syarikat tersebut. Okey, sebagai contoh katalah macam satu syarikat ICT, dia menggunakan perisian Python. Okey. Jadi jika membandingkan pelajar tersebut, graduan tersebut yang lahir, dia biasa dengan perisian JavaScript atau bawah daripada tu VB.NET. Jadi syarikat tersebut boleh menyediakan structured internship program, maksudnya peralihan. Dia tak mengajar dari mula. Dia bukan ada basic. Dia ajar yang mana gap saja dia mengajar, supaya graduan tersebut boleh bekerja dengan syarikat yang dia masuk pergi internship lah. Berdasarkan program tersebut, syarikat tersebut berkelayakan dapat pengecualian cukai 2%. Jadi ini maksudnya kerja memberi insentif kepada syarikat supaya ambil graduan baru, graduan-graduan, supaya graduan tersebut boleh bekerja, sebab kebanyakan industri mengeluh bila ambil pelajar kena latih. Bila latih pun kajian bagi pengecualian cukai. Dia bukan latih dengan percuma dah. Jadi mungkin bagi menggalakkan syarikat tu untuk ambil graduan dan melatih. Sebab memang mana-mana graduan, mana-mana industri, mana-mana memang akan ada jurang. Kita tak boleh harap universiti dilahirkan graduan terus esok boleh kerja dengan satu-satu syarikat. Saya percaya, saya tak sure doktor macam mana doktor, kalau di peringkat kerajaan, di peringkat macam mana kalau graduan tersebut masuk kerja terus boleh bekerja tak? Tapi di peringkat industri memang ada jurang. Kalau tanya saya boleh berada di dua-dua platform. Saya boleh berada di pihak provider yang menyediakan graduan. Saya juga boleh berada di pihak yang merekrut graduan. Boleh buat dua kerja dalam satu masa. Tu yang jadi isu juga tu, kalau kita dengan kerajaan ni boleh ke kerja dua tiga kerja dalam satu masa? Macam mana nak declare tu? Ya, macam mana tu? Macam nak declare tu? Ini saya ni declare ni ada 2-3 kerja ni macam mana ni? Okey, tak ada. Maksudnya saya faham. Jadi buat syarikat boleh kan? Itu dah tak tahu tu. Boleh ke? Nak buat 2-3 kerja tu ada apa ni, buka syarikat pula lagi. Dah yang itu berkeliling tu kena tengok balik tu boleh ke tidak. Kena check balik tu. Kena check balik. Tapi saya bolehlah beri sudut pandang dari segi kita yang supply students lah, kita yang menghasilkan pelajar. Sekarang ni satu pendekatan yang diambil untuk suitkan needs industri pada graduan kita offer graduan ni untuk buat 2 tahun di universiti, 2 tahun industri. Jadi tak perlulah industri ni dia nak hantar lagi training pula ni, walaupun dia dah 4 tahun graduate, contohnya 4 tahun lah dia belajar untuk ijazah ya, contohnya. Jadi mungkin apa yang dia belajar tu tak suits need yang industri tu minta, industri kena pula hantar lagi kursus. To be fair to the industry players, dia orang dah keluarkan kos untuk bagi training, hantar kursus pada graduan ni. Jadi bila mereka dikenakan 2 kali deduction of tax tu, is fair for them lah. Itu adil bagi mereka. Kalau saya orang industri pun, saya sukalah benda tu. Sebab penjawat awam je asyik dapat macam-macam kan. Kita di peringkat swasta ni tak banyak sangat kesan ni. Jadi double 2 kali tax deduction tu satu benda yang kita rasa win-win situation. You supply graduan yang tak suit kita punya need, tapi kita nak bagi graduan ni kerja. So kita hantar pergi training fully equipped with the latest technology or whatever the companies required, then kita dapat kemudahan untuk 2 kali potongan tax tu. Okay, to be fair. Tapi di peringkat supplier graduan ni pula, kita tak boleh take for granted.
Kalau kita nak bantu kerajaan untuk kurangkan permintaan 2 kali dipotong, jadi kita kena supply graduan yang apa yang industri nak, itu yang kita kena supply. Because kalau dari segi demand dengan supply punya rules pun, kita supply based on demand. Kalau kita supply benda yang tak ada demand, siapa yang nak kita punya graduan? Ya. Itu masalah tu. Sebab tu kita ada lambakan graduan tak bekerja. Kita Dan tak kadang ada, menganggur. dan kadang unemployment rate tinggi. Graduan yang fresh adalah tinggi. Tinggi, Menteri tinggi belia sekali. pun sebut baru ni 3.5 something. Tinggi persen. juga. Ya. Jadi apa ni, itu tak tahu. Mimi dapat tak? Menjawab ya? Jawab tak Mimi? Ke tak jawab lagi soalan tu? Sebab dari segi practitioner Atau tak dengar, tak beri perhatian pada jawapan. sebab dari segi practitioner, Cik Azman lagi dia yang deal kan dengan Tak Tuan apa, lepas ni Yai. kita boleh deal lagi. Cuma kita ada masa yang agak terbatas. Bajet pun telah selesai dibentangkan. Jadi kita ada satu lagi sebelum kita buka pada komen terakhir daripada... Sebelum tu saya nak komen tentang yang saudara kita bagi cakap tentang industri 4.0. Ya. Okey. Industri 4.0 Ya, yang okey. ni. Okey, berkenaan dengan macam kita memang insya-Allah nak buat kereta api laju. Okey. Itu dah memang ternyata. Tapi bila kerajaan menyatakan hasrat nak buat dan dah melaksanakan tu, kita tak boleh semua orang kita ke arah buat pembangunan kereta api laju. Betul. Jadi ilmu yang harus kerajaan sediakan atau skill yang harus kerajaan sediakan adalah basic, fundamental. Fundamental seseorang, fundamental setiap insan haruslah kukuh dan harus skillful. Jadi jika EPU mengiktiraf SKM tahap 1 dari kira pekerja tahap kemahiran, saya rasa selanjutnya graduan tersebut haruslah mengambil inisiatif sendiri untuk naik ke tahap 2 dan tahap 3. Sebab tu kalau tengok di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi, dia ada pembelajaran sepanjang hayat. Betul. Dia tak boleh selepas tahap 1 stop. Dia tak boleh. Kena Memang terus. bajet saya yakin setiap masa memang tak akan cukup. Kalau jika tambah tahun ni kita tambah 1 bilion, tahun depan pun kita tambah 1 bilion, memang senantiasa memang tak akan cukup. Jadi permulaan kerajaan dah membuka jalan kepada graduan tersebut dari tahap 1, cuma nyatakan kepada graduan tersebut macam mana nak capai tahap 2 dan tahap 3. Jadi itu pandangan saya. Okey, kita ada pertanyaan yang terakhir sebelum kita buka terakhir untuk audien adalah berkaitan dengan perumahan. Ini juga isu yang dekat selain pada kos hidup tadi. Isu TVET, isu perumahan ni adalah satu isu yang penting. Dan kerajaan telah umumkan tadi macam-macam lah 30,000 unit rumah prima atas tanah kerajaan, kemudian atas tanah sendiri, kemudian ada 5 tahun rumah sewa. Sebelum ni ada konsep rumah transit kan di Kuala Lumpur 2 tahun saja, tapi ni ada konsep baru rumah sewa 10,000 unit dengan untuk graduan muda yang nak duduk di Lembah Kelang. Kemudian 200 juta diberikan kepada syarikat perumahan negara dan ada satu lagi konsep ends financing tadi. Mungkin panel boleh komen tentang rumah ni. Ini satu isu yang dekatlah kepada kita kan, yang muda-muda ni tak ada rumah lagi kan. Orang rumah pun belum ada lagi kan. Ni nak cerita rumah, orang rumah pun ada lagi. Jadi mungkin Cik Azman dengan Dr. Olin boleh komen. Dr. Olin juga lah komen dulu pasal perumahan ni. Kalaulah saya boleh patahkan balik masa saya bayar-bayar adik-adik semua ni, tak ada siapa pun nasihatkan saya. Bila saya mula bekerja, belilah rumah dulu daripada kereta. Itu Rumah dulu sebelum kereta. tak ada siapa menasihatkan saya masa itu. Sepatutnya macam tu. Jadi rumah ini sebagai kakak lah kan, Ya. adik-adik kat bawah ni. Saya tak ada adik, ni depan-depan ni lah adik-adik saya. Ni kakak memberi nasihat pada adik-adik. Bila dia mula bekerja tu, kalau boleh dapat beli rumah, belilah rumah dulu. Kereta kita boleh beli kereta second hand. Kalau tak mampu lagi, kita boleh beli motor. Untuk memudahkan urusan kita nak pergi kerja, balik kerja. Kalau tempat kerja kita tu dekat dengan pengangkutan awam, gunalah dulu LRT ataupun pengangkutan awam yang ada. Tapi belilah rumah dulu. Kecil-kecil pun rumah juga. Tapi Dr. Olin, trendnya sekarang ni kereta dulu kan? Itu yang kita nak
nasihatkan pada adik-adik. Sebab dulu masa saya tak ada siapa nasihatkan saya. Jadi ni mungkin adik-adik pun juga tak ada siapa yang nak menasihatkan. Tengok kawan-kawan dah pakai kereta, semua dah pakai kereta, berdesak-berdesup. Tapi sebenarnya dari segi keperluan itu, dalam keadaan sekarang yang mendesak, rumah itu lagi tinggi value dia daripada kenderaan itu sendiri. Memang kenderaan itu perlu, tapi tidaklah perlu hingga ia perlu sampai tidak ada alternatif untuk menggantikan penggunaan kenderaan itu. Tapi bila rumah ini, bila daripada peringkat awal, kenapa saya cakap kena daripada awal? Sebab bila awak graduate, bila awak muda, komitmen awak belum tinggi. Bila awak dah makin meningkat usia, komitmen awak bertambah. Awak akan ada kereta, lepas tu awak, dan sekarang senang juga untuk dapatkan kredit kad, personal loan. Awak nak kahwin, sampai satu tahap awak minta personal loan. Kat situ dah tambah komitmen awak. Besok bila awak nak beli rumah, bank akan tengok semua rekod ni. Dan untuk lepaskan loan untuk beli rumah akan jadi semakin susah dan susah. Sebab tu sebelum ada komitmen yang banyak, grab dulu yang penting, iaitu rumah sebagai aset. Yang lain tu nanti dia akan datang pelan-pelan. Ini nasihat saya secara peribadi pada adik-adik semua. Sebab dulu masa saya tak ada siapa yang nasihatkan. Saya berjaya ada rumah sendiri atas nama saya sendiri masa umur saya 30. Sayang, saya kerja umur 26 saya dah kerja dah. 25 saya dah kerja. Tapi 5 tahun pertama tu saya sibukkan nak beli kereta, saya sibukkan nak kahwin dan semua segalanya. Tapi bila dah sampai umur 30 tu nasib baiklah. Komitmen tu masih lagi di bawah, masih lagi layak untuk buat pinjaman perumahan. Rumah Dr. Lin di mana? Di Bandar Baru Bangi. Oh, duduk Bangi je dekat je. Tapi rumah mahal. Bangi sangat mahal. Sangat mahal. Jadi adik-adik, sebab apa? Bila rumah ni, bila kata satu hari besok, kalau kita nak jual, dia punya value akan meningkat. Sekali ganda. Saya ganda. Ada satu rumah saya beli kecil aja, asas 90,000. Tapi sekarang kalau saya nak jual 200,000 ada orang nak beli. Rumah flat aja. Rumah flat. Area mana tu, Doktor? Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra. Oh, okey. Okey, itu nasihat daripada Dr. Lin adik-adik sekalian bahawa rumah dulu. Dr. Lin, kita bagi laluan pada Cik Azman komen pasal perumahan tadi. Komen pasal perumahan, saya nampak skim perumahan untuk kaki tangan awam ada. Untuk siapa-siapa yang transit daripada luar bandar ke bandar boleh ni. Tapi saya yakin yang tu untuk golongan yang dah berkahwin. Saya yakin sebab biasa syarat untuk memudahkan ni biasanya untuk golongan berkahwin. Dan untuk generasi kedua FEDA, FEKRA dan Risda. Cuma nak tambah komen doktor, kadang inilah dilema golongan muda. Sama ada nak beli rumah dulu ke kereta dulu. Jika beli rumah dulu dan kereta macam doktor nasihatkan kita ambil public transport, jadi saya yakin tempat yang graduan tersebut boleh bekerja di mana ada pengangkutan awam, situ sahajalah. Situ sahaja yang dia boleh kerja. Tapi jika katalah cari tempat kerja yang dekat dengan pengangkutan awam. Ya. Okey. Jadi jika tempat syarikat tersebut lokasi premis dia di tempat tersebut, okey, baguslah, eloklah. Bagaimana jika syarikat tersebut kerja di kilang? Dia lokasi dia di kawasan industri yang memang for sure tak ada LRT, tak ada, yang mungkin bas pun tak lalu. Bas selalu di kawasan jauh. Okey, di mana macam mana pula dengan graduan jika dia balik lewat? Ada setengah-setengah syarikat dia memang kalau boleh, kalau ada projek ke apa, dia nak siap on time, kita kadang kena balik pukul 12, pukul 11. Macam mana graduan-graduan tersebut? Jadi bagi nasihat saya kepada graduan, gunalah kebijaksanaan masing-masing dengan nasihat mak bapak dan tengoklah kesesuaian yang mana, sama ada nak beli rumah dulu atau nak beli kereta dulu. Kahwin bukan juga dalam prioriti Kahwin, rumah atau kereta. Sebab tu saya bagi nasihat dengan nasihat mak bapak. Sebab tu saya bagi cadangan, kalau mak bapak dah suruh kahwin atau dia minta nasihat mak bapak kata okey, go ahead. Tadi tanya pasal rumah, mana ada cerita pasal kahwin? Tak nak kot nanti dia orang nak merancang antara kahwin, rumah. Awal lelaki kena kerja keras sikit lah, lebih sikit. Tapi bagi saya, jika dengan kahwin boleh dapat rumah tersebut, macam sebab skim perumahan tersebut, saya yakin mesti kena kahwin. Jika dengan kahwin boleh dapat rumah, kahwin je. Apa masalah? Betul. Di UIA siapa kahwin, kalau masih belajar kahwin, kita bagi duit. Kita support. Ya, UIA. UIA. Oh. Ada bagi insentif. Kalau pelajar masih belajar nak kahwin, kita bagi insentif. Berapa tu? Saya rasa dalam 5 ke RM1,000 ada. Bantu. Okey, kita buka pada round terakhir untuk respon daripada ni sebelum kita rumuskan. Silakan kalau ada 2-3. Terima kasih pada panel. Saya tertarik pasal isu berkaitan dengan perumahan sebab saya melihat banyak inisiatif yang diperkenalkan kepada
belia khususnya yang ada apabila kerajaan membenarkan kepada JLC untuk memajukan tanah-tanah milik kerajaan di bandar untuk dibangunkan perumahan khusus untuk sewaan rumah kali pertama kepada belia yang masih lagi tidak memiliki rumah. Namun isu fundamental yang berlaku pada kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kos harga rumah yang yang agak tinggi. Dan kalau kita melihat dari segi penjawat awam, mereka mempunyai kelebihan. Saya katakan kelebihan adalah apabila kerajaan meningkatkan kadar pinjaman. Namun dengan meningkatkan kadar pinjaman secara automatik juga meningkatkan kadar installment bayaran setiap bulan, dan juga ianya subjek kepada gaji yang kata gaji bagi setiap penjawat awam tersebut. Dalam konteks belia, saya melihat mungkin sekiranya ada inisiatif yang boleh dikaji semula berkaitan dengan kenaikan kos pembinaan rumah, yang mana kita tahu kalau untuk penjawat awam dia ada skim pinjaman perumahan, tapi untuk belia dan mereka memerlukan satu keupayaan dengan gaji yang kita lihat sekarang ni, belia bagi yang ada first degree pun gaji masih lagi di bawah 2,000, dan sedangkan dari segi kadar pembiayaan rumah dan sebagainya yang semakin tinggi dan sudah semestinya menghimpit kehidupan belia pada hari ini. Jadi ini saya nak minta pandangan daripada panel, adakah dengan inisiatif yang diperkenalkan, ada dibentangkan dalam bajet sebentar tadi, yang benar-benar menyelesaikan isu fundamental yang dihadapi oleh pihak belia pada hari ini. Sebelum panel jawab, kita nak kumpul dulu sebab kita nak tutup dah. Kalau ada 2 ataupun 3 lagi respon daripada rakan-rakan audien yang hadir, sila. Tai, ada respon? Kita kumpul kan sebelum kita rumuskan, dan panel akan komen dan akan rumuskan. Sila. Okey. Silakan. Nama dan daripada mana ya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Najmi bin Najhan. Najmi daripada Kolej Antarabangsa Murni. Ya. Saya nak tanya pendapat, bagaimana kalau macam kita orang semua ni lepas habis grad diploma nak terus apply pekerjaan ataupun sambung degree? Okey. Terima kasih Najmi. Kalau boleh ada 2 terakhir sebelum kita tutup. Boleh? Ada respon? 2 lagi kita benarkan. Syazwan ada. Saudara Saiful. Saudara Adib. Tai, komen sikit Tai. Perspektif belia Cina macam mana? Silakan Tai. Boleh Tai, komen sikit Tai. Okey, kita bagi belakang dulu kemudian saudara Tai last. Okey, sila. Okey, terima kasih. Saya ada soalan. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila Ashikin dari Murni International College. Okay. Soalan saya, kami yang belajar diploma ni belum pasti kita punya pekerjaan selepas grad tu, kita punya pekerjaan betul-betul dalam bidang apa, skop apa yang kita boleh kerja untuk apply apa yang kita belajar dalam diploma ni. Okey, panel clear Soalan dia apa? Soalannya? Okey. Ulang balik. Macam kami kebanyakannya belajar dalam kos healthcare management, urusan penjagaan kesihatan. Okey. Jadi kita orang tak berapa pasti, banyak masalah kawan-kawan saya kita orang tak berapa pasti pekerjaan apa yang betul-betul sesuai untuk kos yang kita orang belajar sekarang ni. Healthcare management. Yes. Okay. Terima kasih Nabila. Terima kasih. Okey, terakhir saudara Tai, komen sikit melalui perspektif Persatuan Belia Buddhis. Mungkin dari segi kaum, agama, saya tak ada apa-apa nak komen. Ya. Okey, tetapi saya nampak dari segi budgeting ni, kita hanya ada 3 tahun lagi untuk ke arah negara maju. Kawasan 2020. Sebagai sebuah negara maju, dia perlu mempunyai kemajuan dari pelbagai aspek. Yang paling asas patutnya dia ada dari segi 3P, people, prosperity of planet, ataupun dari segi in other words SEE,
in the apa dikatakan social economy and also environment. Saya nampak bajet kali tahun 2017 ni, sebab menjurus ke negara maju, kita perlu bukan saja dari segi kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dari segi teknologi, dari segi alam sekitar. Yang ini bahagian ni saya belum nampak lagi lah ada apa-apa elemen yang teknologi yang dan alam sekitar. Ya. Untuk demi sustainable development of our country lah. Jadi saya nampak sekarang biasanya kita bagi untuk just to cover the fundamental skills, untuk mungkin untuk sehingga ke first degree ataupun TVET. Tetapi kita perlu juga pakar-pakar untuk memajukan negara. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada industri pembuatan untuk survival. We must be a technology leader also in certain fields. Jadi saya rasa mungkin kerajaan bolehlah mungkin tambahkan elemen-elemen yang untuk teknologi tinggi atau teknologi maju dan sebagainya, supaya kita betul-betul maju dari pelbagai perspektif. Itu sajalah pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Tai, Exco Majlis Belia Malaysia. Jadi kita minta panel menjawab dan merumuskan perbincangan kita pada petang ini. Kita mula dengan Cik Azman dulu. Merumuskan. Saya jawab soalan dan merumuskan perbincangan kita pada petang ini. Ataupun ada cadangan-cadangan untuk Majlis Belia berkenaan dengan bajet ni. Okey, berkenaan dengan perumahan kan. Memang terdapat jurang di antara jurang di antara kaki tangan kerajaan dengan yang mana bukan kaki tangan kerajaan lah. Okey. Jadi untuk kaki tangan kerajaan memang dah selesai. Bagi saya dah boleh bersyukur dengan bantuan-bantuan kajian umum. Tapi cuma yang selain daripada kaki tangan kerajaan, kita mungkin kena tengok dari segi mana program, contoh macam nak dapat rumah boleh bayar sewa untuk selama 5 tahun. Jadi cuba tengok syarat kelayakan dia macam mana. Saya pasti kerajaan bila nyatakan program memang dah ada syarat semua. Dan cuba kalau kita boleh apply, kita apply. Jika tak boleh, kita tengok mana-mana program yang kita boleh sertai. Berkenaan dengan graduan tersebut, pelajar di belakang tu kata dia belajar health management, tak sure dia kerja apa. Nabila. Yang pertama, kita jangan memilih pekerjaan. Saya hanya diploma sahaja yang saya belajar full time. Degree, master dan sekarang PhD saya belajar secara part time. Jarak jauh part time, separuh masa. Selaras dengan hasrat kerajaan, belajar sepanjang hayat. So saya kerja selepas saya graduate diploma, saya kerja, sambil saya kerja saya memang sambung degree. Alhamdulillah saya dapat degree, saya sambung master dan alhamdulillah sekarang saya tengah buat PhD. Jadi jika graduan tanya soalan, okey, adakah lebih sesuai dia kerja atau dia sambung belajar? Situasi setiap insan berbeza. Jadi ikut situasi masing-masing, dan kalau perlu buat dua kerja, perlu buat dua aktiviti belajar dan kerja pada masa sama, lakukan. InsyaAllah kita akan dapat faedahnya selepas, bukan sekarang. Dia tak akan dapat sekarang. 20-30 tahun. Saya sambung belajar secara part time ni dah 20 tahun dah. Dah 20 tahun dah saya sambung saya part time ni. Dan dan tempoh tu dah macam-macam kita lalui, dah macam-macam benda yang kita boleh alami dan kita boleh berkongsi maklumat. Okey, selebihnya saya untuk doktor. Okey, saya suka untuk menjawab dua persoalan daripada adik-adik. Satu, lepas diploma nak sambung belajar ke tak? Satu lagi, nak kerja apa? Okey, sekarang ni bidang tu satu cerita. Okey, sekarang tanya di awak ni nak sambung belajar ke nak kerja? Kalau rasa realiti kat luar sana sebenarnya dalam keadaan ekonomi sebenar, ramai je yang tak ada ijazah sampai ke peringkat tertinggi tapi dia berjaya generate income lebih daripada orang ada PhD. Secara jujurnya. Okey. Kalau awak betul nak kerja, awak betul-betul kerja. Jangan awak kerja kejap berhenti tukar majikan lain, kejap boring lah majikan ni, asyik tegur saya je lah, tak boleh ada tak betul je lah. Kalau sikap awak tu memang tak boleh fokus pada kerja, mungkin belajar lebih sesuai untuk awak daripada bekerja. Okey? Tapi kalau awak rasa umur sekarang ni sesuai untuk awak mulakan perniagaan lah kata, dengan insentif yang kita ada, geran yang kita ada, peluang yang kita ada, ini mungkin satu titik permulaan untuk awak mulakan. Jadi bila awak gagal dalam usia yang muda. Jadi awak boleh bangkit semula. Kalau awak ingin belajar,
Saya datang daripada saya dan pasangan datang daripada dua latar belakang berbeza. Saya daripada ijazah, saya buat master, saya buat PhD terus. Sebab saya memang bercita-cita untuk menjadi pensyarah. Pensyarah memang perlu ada PhD. Jadi saya non-stop, saya terus belajar. Dia baik umur 30, saya target saya dah ada PhD. Tapi terlajak sikit pergi ke 32 sebab beranak. Jadi kita itu masalah teknikal lah kan. Jadi akhirnya dapat, sebab itu requirement kerja saya. Tapi untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya seperti Encik Azman yang ada di depan kita hari ini, sampai sekarang dia masih belajar dan dia tidak bertergesa-gesa mendapatkan sertifikat itu pada awal usia dia. Tapi untuk profession saya perlu. Katakanlah awak bercita-cita untuk menjadi seorang guru, lepas habis diploma ni fokus untuk menjadi seorang guru. Ambil lah, saya rasa di PLI itu semua dah tak ada, tapi mungkin courses ke arah menjadi perguruan tu ada, training dan sebagainya. Fokus ke arah itu. Kalau awak nak menjadi pensyarah, memang awak perlu teruskan belajar. Tapi kalau awak ingin menjadi seorang usahawan, atau bekerja dengan seseorang yang boleh memberikan awak imbuhan yang lumayan, selaras dengan diploma yang awak ada tu, kerjalah dulu. Itu nasihat saya. Ilmu boleh dicapai selaras dengan usia, peningkatan usia. Even awak dah kahwin, dah ada anak, baru-baru ni universiti menerima graduan berumur 72 tahun. Ada baru dapat master. Usia bukan penghalang untuk mendapat sekeping ijazah sekarang ni. Itu pendapat saya yang boleh saya share dengan adik-adik. Kalau awak rasa awak nak kerja, dia tengok bidang pekerjaan juga. Untuk menjadi seorang usahawan, tak perlu awak pergi sampai ke peringkat PhD. Awak perlu ada diploma, awak ada diploma aja, awak dah boleh pergi dah. Hatta SPM pun boleh pergi sebenarnya. Tapi awak semua alhamdulillah lah dah ada diploma. Jadi awak tanya awak tu nak kerja apa? Minat awak dalam bidang apa? Kalau awak berani nak ambil risiko untuk jadi seorang usahawan, mulakan. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jadi kalau awak menemui kegagalan, awak ada masa untuk bangkit semula. Kalau umur 40 bahawa awak nak mula jadi usahawan, tidaklah kata terlalu lambat. Tapi takut kalau awak you meet with failure, awak gagal, awak dah tak bangun-bangun, dah tertiarap terus. Berdasarkan faktor usia itu. Jadi untuk kerja apa, awak ambil diploma health and management tu, itu satu sijil sajalah. Satu kertas yang mungkin kalau awak terlibat nak buka spa, awak nak buka rumah urut dan sebagainya, mungkin diploma ini membantulah. Betul tak health and management dia relate to that? Betul ke? Ke saya salah? Atau awak nak buat kesihatan, rumah kesihatan, pusat dialisis, adakah itu yang awak belajar? Sebab saya nampak spa tu kat belakang tu. Adakah benda-benda macam tu yang kalau ikutkan prospek kerjaya? Ke salah saya? Kalau salah betulkan. Betul ke? Tak apa, lepas ni boleh bincang dulu. Okey. Jadi itu pendapat saya. Dan untuk merumuskan perbincangan kita pada hari ini, adik-adik kena mula merancang perjalanan hidup. Kalau sebelum ni rasa-rasa belia. Adik-adik ni belia kan. Ya. Dah boleh mula merancang dah perjalanan hidup tu. Apa yang perlu dibuat di kala umur sekian 25, di kala umur 30, 35, perlu ada perancangan. Orang cakap life journey tu dah perlu ada life plan untuk life. Katakanlah mungkin nak selitkan berumah tangga. Sebentar tadi saudara Jufitri ada cakap pasal rumah tangga. Mungkin boleh selitkan itu. Walaupun bukan priority, tapi itu boleh diselitkan untuk tidak membelakangkan tuntutan agama di situ. Jadi perancangan itu perlu. Bukan kita merancang terlalu perfect, sebab kita merancang tapi Allah yang menentukan. Tapi sekurang-kurangnya perancangan itu perlu ada. Apa kita nak buat selepas ini. Kemudian sesuai dengan tema bajet itu, ada satu perkataan tu, menghemahkan perbelanjaan, menghemahkan perbelanjaan. Sebenarnya kalau kita ni manusia, insan diuji 3 perkara lah basically. Satu pangkat, lagi tinggi pangkat kita lagi besar kita diuji. Satu lagi wanita diuji, dan satu lagi keuangan, rezeki. Lagi banyak kita dapat, lagi tinggi keinginan kita untuk berbelanja. Itu bahasa layman lah, bahasa mudah. Kalau peribahasanya lagi besar gaji, besar tebal lah kerak periuk nasinya. Itu bahasa kampung. Jadi istilah berhemah tu dia kembali kepada kita lah.
Soal macam mana kita mentadbir urus kita punya perbelanjaan dan sebagainya. Sebab benda ni dia bukan reflect pada negara kita je, tapi kedudukan ekonomi dunia pun tidak begitu memberangsangkan. Bukan hanya Malaysia je. Kalau kita tanya macam anak murid ada datang daripada negara-negara yang berlainan, mereka juga menerima kesan yang sama. Beasiswa daripada negara mereka dipotong separuh dan sebagainya. Nak balik negara dah tak boleh setahun 2 kali, sekali aja boleh. Mereka juga terkesan, bukan hanya kita di Malaysia ni. Jadi mungkin secara gambaran yang dipaparkan di media masa nampak cantik, okay, tapi hakikatnya, realitinya di luar sana is very tough and very challenging. Bukan nak menakut-nakutkan, tapi saya nak kita bersedia dengan sebarang kemungkinan. Kita kena mentally, emotionally, physically prepared lah. By right. Terima kasih Dr. Olin. Encik Azman ada tak akhir? Saya cuma nak tambah sikit apa yang doktor komen tadi. Saya kalau tengok perjalanan hidup saya, memang saya tak sangka saya akan jadi usahawan. Saya bekerja selepas saya dapat diploma, saya bekerja dan saya habis ijazah pun saya masih bekerja. Saya habis master. Selepas saya habis master, syarikat yang saya kerja tu dah tutup. So maksudnya masa zaman kegawatan ekonomi tu berlaku, syarikat tersebut tutup. Jadi memaksa saya untuk membuka perniagaan saya sendiri. Tetapi pada masa tersebut saya tak tahu, saya tak sure apa yang saya nak buat, apa saya nak berniaga, apa yang saya nak buat. Apa yang mendapat saya idea ialah untuk memberi saya peluang, kajian master saya pada masa tersebut, produk yang saya hasilkan itulah yang membolehkan saya membuka perniagaan saya sekarang. Jadi itu yang kalau nasihat saya kepada graduan, memang kena belajar sepanjang hayat. Kalau boleh jangan tengok sekarang. Tengok masa depan, apa keperluan masa depan, cuba buat kajian, cuba hasilkan satu inovasi. Yes, kreativiti, inovasi, supaya insya-Allah kita boleh membuka syarikat atau memasarkan jadi salah satu inventor kepada untuk melahirkan inovasi tersebut dan boleh kita memasarkan. Yang tu lebih perjalanan lagi menarik berbanding kalau kita asyik macam doktor kata lompat dari satu syarikat ke satu syarikat, akhirnya kita dah tak boleh lompat dah. Dia akan sampai satu tahap memang kita akan tak boleh lompat. Jadi nasihat saya yang tu je, insya-Allah kalau boleh saya yakin dengan bajet tersebut. Cuma dilema yang tuan-tuan hadapi, beli-beli kita hadapi, memang setiap zaman belia memang itulah dilema dia. Itu saja. Terima kasih. Kita ucapkan kepada kedua-dua panel, Encik Azman Ali, Habib Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Cube Global, dan Dr. Olin daripada pensyarah Fakulti Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa, dan Saudara Rizan yang turut menyumbang, rakan-rakan pimpinan dan adik-adik yang hadir yang turut menyumbang kepada perbincangan kita pada petang ini. Dan rancangan di TV1 pun dah tamat, kita pun sudah tamat. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan mungkin input-input yang kita dapat pada perbincangan pada petang ini membantu Majlis Belia Malaysia untuk kita merangka perancangan seterusnya yang berkaitan dengan bajet pada masa akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya pulangkan semula mikrofon ini kepada Saudara Hasnul Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.